Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 6 Mei 2021, hari ini hari Khamis, bersamaan dengan 24 Ramadan 1442 Hijriah, anda bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga Fiza Sabjahan. Ya, seronok kan Yana dapat bersama-sama dan saya kira hari ini hari pertama PKP di 6 daerah di Selangor. Kami harapkan anda semua dalam kalangan penonton berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Tapi sebelum nak kongsikan lebih lanjut lagi tentang status COVID di Malaysia ini, kami juga nak ucapkan sekalung penghargaan dan tahniah kepada Pandalela Renong yang berjaya meraih pingat emas di Tokyo. Tahniah diucapkan. Tahniah Pandalela. Baru berusia 28 tahun tapi pencapaian yang telah pun diraih oleh Pandalela ni saya kira sangat-sangat membanggakan seluruh rakyat Malaysia. Sekali lagi, tahniah Pandalela Renong. Saya pun bangga juga duduk sebelah Uyaina. Uyaina pun banyak juga pencapaian. Saya pun bangga dengan Fiza juga. Kita bangga sesama kita. Okay. Baiklah. Yana, kita kongsikan juga kepada penonton dalam kita bergurau senda, kita bergembira, tapi kita kena akur juga bahawa banyak perkara yang harus kita titik beratkan. Bukan sahaja kita bertanggungjawab terhadap diri kita kan, tapi terhadap keluarga dan juga komuniti di sekeliling kita. Kalau kita lihat semalam petang kes positif COVID yang telah pun dilaporkan sebanyak 3,744 kes positif dilaporkan. Takut kan tengok angka ni? Takutlah tengok angka ni dan saya kira semakin hari semakin meningkat sebenarnya angka ni dengan mencatatkan kes kematian sehingga hari semalam adalah sebanyak 17 kes. Dan kalau kita lihat pecahan setiap kes ni dari setiap negeri, pastinya Selangor mencatatkan kes tertinggi dengan 1,548 kes, disusuli oleh Kelantan dengan 480 kes dan Sarawak 419 kes. Jadi inilah kita ingatkan kepada orang ramai kan untuk kita terus mengikuti segala SOP yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada ramai orang ada pelbagai reaksinya, ada yang marah, ada yang setuju dan sebagainya, tapi kita mengambil jalan keseimbangan yang ingin diberikan oleh kerajaan itu sendiri. Dan kalau kita lihat juga Uyaina, selain daripada hari ini PKP bermula di 6 buah daerah di Selangor sehingga 17 Mei nanti, PKP di daerah Johor Bahru, Kulai dan Kota Tinggi Johor juga akan berlangsung mulai esok hingga 20 Mei 2021. Begitu juga dengan beberapa kawasan lain, terutamanya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di wilayah di negeri Perak yang mana Mukim Taiping, daerah Larut, Matang dan juga Selama. Dan di Terengganu pula, di 14 mukim dalam daerah Besut kecuali mukim Hulu Besut Terengganu. Dan saya kira kan Fiza, apatah lagi sekarang ni kurang lebih tinggal seminggu sahaja lagi sebelum kita semua akan meraihkan Hari Kemenangan. Kita akan menyambut bulan Syawal yang mulia. Walaupun berita mengenai PKP yang akan ataupun yang sedang berlangsung dan berkuat kuasa sekarang ini mungkin akan memberi rasa sedih kerana pastinya kita tidak dapat pulang ke kampung halaman. Tetapi kami di Wanita hari ini ingin terus mendoakan agar anda diberi kekuatan, agar anda semua terus kuat untuk melalui dan meraihkan Syawal ini walaupun berada jauh dengan keluarga. Betul tu. Banyak yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton Wanita hari ini. Tapi sebelum tu Yana, kami nak bawakan anda penonton-penonton bersama-sama dengan kami untuk kita lihat perkongsian pengisian di TikTok ini yang sempat dirangkumkan oleh penolong penerbit kita Tasha pada hari ini. Kita saksikan.
seronoknya Yana, itu antara kreativiti yang boleh dilakukan juga dalam tempoh berhari raya dalam norma baharu ini nanti kan. Tapi itu tadi sebenarnya rangkuman TikTok yang sempat dirakamkan ataupun diedit oleh penolong penerbit kita Ain hari ini. Ya, betul. Terima kasih Ain untuk paparan tu tadi. Dan meja bulat ni pun sebenarnya dah boleh dah Fiza kalau kita nak main game tadi tu. Betul kan? Boleh buat duit raya sebenarnya. Menarik sikit. Saya setuju juga. Sebenarnya kita yang corakkan kehidupan kita. Betul. Kita yang boleh menggembirakan hidup kita. Dan tidak bermakna sebenarnya kalau kita tak dapat berhari raya pulang ke kampung, berjumpa dengan ibu, ayah ataupun ahli keluarga kita, kita tak boleh nak berkomunikasi dengan kita. Betul. Orang kata, Yana, walaupun jauh di mata, tetapi tetap dekat di hati dan juga di jiwa. Itu yang paling penting sekali. Betul tak? Betul. Dan mungkinlah kan Fiza, kita ni yang macam Yana sendiri, ibu Yana, Umi Yana berada dekat dengan Yana. Yana tak pernah lagi berjauhan dengan ibu sewaktu Syawal. Tetapi tidak bermakna kita berada dekat dengan ibu kita pun kalau kita tak raikan kemeriahan, apatah lagi nak sambut Syawal ni nanti bersama-sama, tak adalah juga rasa kemeriahan itu. Dan kepada anda semua yang berada jauh daripada keluarga, topik hari ini mungkin akan menarik minat anda, yang mana hari ini kami nak membincangkan tentang topik jauh di mata, dekat di hati. Bagaimana pengertian anda tentang jauh di mata, dekat di hati ini, dan apa pula perancangan anda yang mungkin dah tahu sekarang ini tidak dapat pulang ke kampung, tidak boleh merentas daerah dan sebagainya. Apa perancangan anda untuk menggembirakan ahli keluarga dan orang tua anda? Maklumlah sekarang ni ada banyak telekomunikasi, Platform. ada banyak video call yang kita boleh lakukan. Apa perancangan anda? Terus kongsikan bersama dengan kami di platform social media WHI. Ya, betul. Baik, kami nak berehat seketika. Sekembalinya nanti, kami ada beberapa orang tetamu yang cukup istimewa, yang mana saya rasa saya dan Fiza, kami berdua sangat merindui insan ini. Betul. Okey, pastikan anda terus bersama kami kalau nak tahu siapa yang bakal bersama dengan kami sebentar lagi. Kita berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. La 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 la, apa kabar semua? La 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 la, sudah lama tak jumpa. La 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 la, rindu ayah dan bonda. La 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 la. Rindu sanak saudara. Okey. Ya Allah, tu saya menyanyi ke membaca, saya pun tak tahulah. Okey, hari ini saya bersama dengan Dato' Alif Syukri Kamaruzaman, yang merupakan pengarah urusan The Herbs Holding Sendirian Berhad. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam, Uyana. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Minggu lepas dah jemput. Saya tak Tapi ada. awak rindu sangat dengan saya, jemput lagi saya. Maklumlah, produk kita memang terlajak laris. Ya. So, memang anda suka sangat jemput saya. Sebenarnya saya memang busy. Maklumlah kan sekarang ni acah-acah artis. Dan saya punya lagu pun dah trending sebenarnya dekat trending nombor 2. Tahniah, Dato'. Terima kasih banyak. Walaupun tanpa di booth dan memang bagus. Korang boleh tengok dekat YouTube, TV terlajak laris. Itu yang Dato' nyanyi tadi itulah kan? Ya, lagu itu tak ada Raya. autotune. Sumpah tak ada autotune. Memang betul-betul suara saya. Okey, Uyaina. Ya, Dato'. Uyaina Arsyad yang makin cantik, makin jelita. Bila kita cerita pasal bulan Ramadan ni kan, pula-pula tu PKP datang balik kat sini kan. Of course, sebagai seorang wanita ni, kita ni akan lebih stres. Bila dengan masalah rumah tangga lagi, jaga anak lagi, PKP lagi. Tapi dalaman tu kita kena jaga. Sebab tu hari ni saya bawakan anda produk yang ajaib. Produk yang luar biasa yang telah berada di pasar lebih daripada 10 tahun lamanya, iaitu jus perawan gold yang mendapat pengiktirafan daripada Halal Jakin Malaysia. Dan sebab tu kita boleh keluar TV. Kalau nak keluar TV 3 ni memang cerewet. Dia mintalah sijil itulah, sijil inilah. Dan hari ini memang terbukti orang ini selamat. Jadi anda jangan orang kata meragui lagi tentang kebesaran jus perawan. Pada harga RM39.90 sahaja anda dapat pakej yang lengkap. Bukan sahaja boleh merapatkan dalaman wanita, menyerikan wajah, melebatkan rambut, memanjangkan orang kata mengupkan kuku-kuku kita. Selain itu juga dia boleh menyerikan wajah kita. Betul tu Yana, memang terbaik dan dah lama kat pasaran dan masih bertahan. Jadi kepada anda kat luar sana, macam-macam kat luar, nak dapatkannya mudah saja. Korang boleh hubungi nombor telefon yang tertera di bawah, ataupun korang boleh pergi dekat kedai jamu. You boleh beli kat Shopee dan farmasi di seluruh Malaysia. Dan memang terbukti kita ada lebih daripada 1 juta pengguna tetap yang menggunakan jus perawan gold. Dan alhamdulillah ia masih di sini. Dan hari ini Uyaina, kita bukan saja ada jus perawan, tetapi kita juga ada pencuci wanita Uyaina. Dan untuk jus perawan ni kan, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan juga apa sebenarnya antara bahan-bahan keistimewaan jus setiap perawan gold wanita ni? tu mesti nak cantik, nak anggun. Macam Uyaina cakap tadi kan, nampak macam sama. Macam perempuan
luar nampak macam sama je tapi dalamannya berbeza. Macam mana dia punya orang kata energi dalamnya, macam mana dia punya payudaranya, macam mana punggung dan sebagainya. Tapi jus perawan ni apa yang saya nak sharekan ni istimewa dia bukan sebarang jus. Sebab dalam ni dia komplit. Dia ada kacik Fatimah, dia ada kolagen, dia ada kurma, dia ada acai beri, dia ada juga apa namanya buah orange dan yang paling penting jus perawan ni juga diperkaya dengan minyak ikan juga. Jadi kalau beli ni dia multi vitamin yang baik untuk wanita dan ia boleh digunakan untuk wanita yang datang bulan je boleh guna sampailah yang dah menopause. Maksud saya bila dia macam proses nak menopause tu dia lebih kuat. Bila datang bulan dia lebih cergas. Dan yang paling penting sebenarnya dalam jus perawan ni sebenarnya ramai orang tak tahu. Orang kata jus perawan ni untuk dalaman untuk dengan suami isteri je. Tapi sebenarnya dia juga baik untuk proses orang kata melewatkan pertuaan. Maksudnya kan kita akan lebih cergas dan pejam dah 3 minit pun kita bersiaran Uyaina. Okey Uyaina, kalau kita cerita pasal jus perawan, dalaman dah sihat tapi luaran pula. Betul. Bagaimanakah caranya, Datuk? Okey, cara-caranya Uyaina. Kita kenalah ada pencuci wanita ni. Tapi ini istimewa. Kita zoom sikit ya abang kameraman yang saya maco ni. Dia bukan saja boleh mencuci tetapi dia terus picit dia akan keluar terus dia punya buih. Jadi apa yang istimewa dalam ni dia ada 7 jenis herba antaranya kita ada manjakani, kita ada sirih, kita ada akar serapat dan dekat sini dia punya pH dia adalah 3.5 di mana ia membantu untuk melembapkan bahagian alat sulit wanita. Dan yang paling penting sekali bila anda gunakan dia bukan saja bau dia harum ya kat long-long, harga dia pun tak mahal ya kat kotak ni. Harganya hanya RM35 saja. Ia boleh bertahan hingga 3 bulan. Guna sikit saja. Suami cium macam ni. Oh, wanginya. Tidaklah kalau suami cium. Haroknya. Tahu tak harok tu apa? Tak tahu, Datuk. Harok tu bahasa Banjar. Bau ni busuk. Maklumlah kadang-kadang bila bulan puasa ni kan mulut kita ni busuk biasanya. Kita tak makan. Itu orang kata bila busuk tu bauan limau kasturi di syurga. Tapi bawah pun nak wangi. Jangan tengok je. Ya, dia malu-malu. Jadi korang pun faham-faham lah saya cakap. Kita kasi dia macam-macam. Jadi kita nak satu contoh. Ya, contoh apa tu, Datuk? Dia macam getah. Kita zoom sikit. Kalau you all tak guna jus perawan ni, tapi kita tak boleh buat apa-apalah macam ni. Tapi bila you all guna jus perawan, dia ketat orang kata seperti anak dara. Jadi kalau belum guna jus perawan macam ni. Okey, dia guna je jus perawan dia terus jadi macam ni. Tapi tak boleh sebut. Ya, bahaya. Kat TV tak boleh sebut macam-macam. Jadi kalau korang nak macam ni, yang nak disayangi suami, supaya suami tak cari lain, dapatkan jus perawan. Harga tak mahal, hanya RM35 saja. Kalau bukan korang jaga dalaman siapa lagi, jangan sampai suami cari lain, baru korang cari jus perawan. Harga tak mahal, hanya RM39.90 saja boleh dapat dekat kedai jamu. Dan kalau anda tengok dekat sini, ya, gambar ni testimoni ni. Pakai makeup tebal-tebal kalau dalaman tak sihat, muka monyok, Uyaina. Pakailah makeup sekati pun sekilo pun tak akan cantik. Tapi bila guna jus perawan, muka yang pucat, muka yang layu, tak payah pakai makeup tebal-tebal, akan berseri. Harga tak mahal, hanya RM39.90. Jadi kepada Kak Long saya merayu. Saya bukan nak duit korang. Korang tak kisah duit pun, alhamdulillah saya memang dah senang lah pun. Tapi saya nak anda sihat, saya nak anda cantik. Maklum musim-musim PKP ni, suami ni dia dah stres-stres, takut nanti tak boleh pergi Thailand. Dia kahwin 2, kahwin 3, korang juga pening. Jadi dah 20 second dah ni. Saya merayu kepada anda, Kak Long, kat luar sana, nak raya, nak mantap, dapatkan jus perawan gold keluaran Dihab Telajak Ais. Dapatkan yang asli di kedai jamu dan juga farmasi. Wah. Terima kasih banyak-banyak Datuk Alif atas perkongsian tadi. Saya sukalah semangat Datuk Alif ni. Sangat-sangat orang kata memberikan aura yang positif. Ya, maknanya kita nak niaga. Uyaina bukan senang nak berjaya dan terima kasih juga Uyaina tanpa jemu menjemput saya. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Datuk. Telajak Laris. Okey, kepada anda, kita nak lihat satu bingkisan yang berkait rapat dengan topik kita pada hari ini. Kalau nak tahu apa, jom sama-sama kita saksikan. Mak. Ya. Bidi ke? Boleh mak tengok dia. Assalamualaikum nak mak. Assalamualaikum, Mak. Bidi ni ke ICU ke? Mak. Tapi bukan kat ICU lah, dekat ward biasa. Malam dipindahkan sebab tak makin... Alhamdulillah, setiap malam mak sembahyang hajat supaya anak mak sihat. Amin. Ni, Mak. Bidi nak cakap sikit lah dengan Mak. Harap Mak janganlah kecil hati dengan Bidi. Rasa dah 6 tahun dah saya tak balik raya rumah Mak. Yang tahun ni pun saya... Itulah, saya pun tak sempat nak raya lagi rumah Mak tahun ni. Tak apa. Sebelum ni pun kau raya dengan mentua kau kan? Yang penting, anak mak sihat, menantu mak sihat, cucu mak sihat. Ya Allah, berdosanya aku.
memisahkan kasih sayang seorang ibu dengan anak. Mak Adli mana Mak Adli? Ada tidur kat dalam. Bidi, nanti Rosa balik, Mak buatkan ketupat rendang untuk kau makan, ya? Baik, Mak. Terima kasih, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedutan drama itu tadi mungkin orang kata memberi sedikit kesan kepada penonton-penonton kita yang mana tahun ini buat kali keduanya Yana kita tak dapat pulang berhari raya di kampung bersama dengan kaum keluarga dan tapi jangan risau, topik kita hari ini nak sama-sama kita kongsikan kepada anda antara inisiatif dan ramai juga sebenarnya dalam kalangan kita ini yang bukan sahaja berada di Malaysia tapi mungkin berada di luar negara yang tak dapat berkesempatan nak beraidilfitri dengan ahli keluarga, sanak saudara dan juga rakan-rakan tercinta. Betul, orang kata distance makes the heart grow fonder. Tetapi adakah betul-betul yang jarak itu menguji rasa kasih dan sayang kita terhadap terutamanya keluarga kita sendiri. Dan Fiza, kalaulah boleh kita perkenalkan tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama pertama sekali dengan Encik Fazli Yusof yang merupakan perunding motivasi. Assalamualaikum Encik Fazli. Waalaikumsalam Yana dan Fiza. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Salam Ramadan. Salam Ramadan kembali. Dan yang bersama dengan kita ketika ini juga kita bersama dengan Dayah Bakar. Apa khabar Dayah? Khabar baik, rindunya. Ya Allah, rindunya. Kami baru cakap tadi, last kita jumpa beberapa hari sebelum Dayah nak pergi Canberra. Tapi ni kita jumpa dalam talian. Ya, betul. Mana Fahri? Fahri ada dekat depan. Tak apa, kejap lagi kita panggil dia. Okay? Fahri dengan Baba lah tu Okey, dan kita juga hari ini berkesempatan bersama dengan beberapa ahli keluarga Dayah sendiri. Kita bersama dengan Datuk Abu Bakar Johar, iaitu bapa Dayah sendiri. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rindunya juga dekat Datuk. Dan kita juga bersama dengan Mami Poko, iaitu Datin Halimatul Kamaliah Abdul Rahim yang merupakan ibu kepada Dayah Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami sihat ke tu? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Sabar tau, jangan nangis dulu. Dan kita juga bersama dengan Muhammad Syahir Datuk Abu Bakar yang merupakan abang kepada Dayah Bakar. Assalamualaikum Abang Syahir, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak kongsikan topik kita jauh di mata, dekat di hati. Sebelum kita nak bertanya dengan lebih lanjut lagi kepada Dayah ataupun kepada Cik Fazli sendiri, saya nak ajukan soalan pertama ini kepada Ibu Dayah sendiri, Datin sendiri. Mungkin boleh kongsikan, hari ini ramai dalam kalangan kita ni kan yang rasa sedih tak dapat berjumpa dengan ibu bapa dan sebagainya, tak dapat pulang ke kampung. Tapi mungkin pengalaman Datin sendiri bersama dengan Dayah, mungkin ramai yang tak tahu, Dayah ni memang anak yang manja, anak bongsu dan walaupun dah mendirikan rumah tangga, kalau nak pergi bersiaran ke Borak Kopitiam sebelum ni, kadang-kadang mami yang masih lagi siapkan baju, tanya apa nak pakai, masak dan sebagainya. Jadi tak pernah berjauhan dengan Dayah. Kali pertama berjauhan dengan Dayah dan cucu pula tu. Mungkin boleh kongsikanlah situasi, reaksi dan juga perasaan Datin sendiri ketika ini. Terima kasih kepada Ibu Tika pada hari ini. Beri peluang saya kan. Jadi cerita je ni, Dayah ni anak bongsu. Memang dia selalu bisa menceriakan suasana. Dia yang selalu rapat dengan saya. Jadi dia ni memang apa orang cakap, penghibur, penghibur lagu. Lepas tu dengan kerenah dia lah yang buat kami macam hibur. Jadi masalah sekali ni dia dah jauh. Bila jauh macam tu, rasa rindu tu memang selalu, sentiasa. Dia sentiasa di hati lah dan di fikiran nanti. Macam tu. Pastinya seorang ibu pula sangat-sangat close dengan anak perempuannya. Bongsu pula tu. Teringat pula Kak Umi. Manja lagi tu. Betul. Baik, seterusnya sebelum nak tanya kepada Datuk dan juga kepada Syahid, juga kepada Encik Fazli, nak tanya kepada Dayah Bakar. Sekarang ni dekat Canberra pukul berapa tu? Sekarang lebih kurang 2.30 sebab bezanya 2 jam daripada Malaysia. Tapi kejap lagi je dah buka puasa. Betul lah tu. Okey. Dekat sini berbuka cepat tau. Dekat sini berbuka dalam 5.20 macam tu. Untung. Jom Fiza, kita ke Canberra sekarang. Kita boleh pergi. Nasib baik kita tak boleh pergi. Itulah tu. Seterusnya Yana. Okey, Fiza, Dayah, mungkin boleh kongsikan kepada penonton semua macam mana pengalaman berada jauh dengan keluarga buat pertama kalinya
sebenarnya dengan keluarga kecil Dayah di Canberra. Raya pertama tidak bersama dengan keluarga besar. Bagaimana pengalaman baru ni untuk Dayah? Okey, kiranya kalau nak bercakap tentang hari raya, berapa hari saja lagi. Dan memang betul macam apa yang mak saya cakap, saya tak pernah berjauhan walaupun saya dah berkahwin, saya masih duduk dengan mak dan abah saya. Dan tentunya rasa tu lain daripada yang biasa. Sebab saya fikir, saya selalu kalau kat sini saya fikir pun mak abah okey ke? Mak abah raya nanti macam mana? Sebab tahun lepas pun kita PKP kan. Jadi sekurangnya saya ada di rumah. Tapi macam tahun ni terbayang, teringat. Tapi tak adalah rasa terlalu risau sebab saya tahu saya ada adik-beradik yang sentiasa ada untuk ibu bapa saya. Dan adik-beradik saya pun duduk memang kat Kuala Lumpur. Jadi mungkin pagi raya tu mungkin sebab sikit lah kan. Selalu pagi raya, mak, abah, biasalah tu kan. So ni pertama kali. Kita pun tak tahu. Kita tunggulah hari raya nanti. Macam mana agaknya. Itulah dia. Sebelum nak menjelang raya tu pun bila berpisah jauh dengan keluarga tu pun itu bukan hakikatnya bukan mudah. Kita ingat lagi beberapa hari sebelum kita Dayah nak pergi tu kita jumpa cakap tu pun dah menangis-nangis. Betul? Macam mana nak tinggalkan ibu dan ayah di rumah. Cik Fazli, ini nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kita. Bagaimana kita lihat situasi Dayah ini mungkin sedikit berbeza kerana jauh di perantauan, bukan berada di Malaysia. Tapi mungkin apa yang menjadi kegusaran, kesedihan ramai dalam kalangan masyarakat sekarang ni apabila kita berada dekat tapi kita rasa macam jauh kadang-kadang sebab tak dapat nak berjumpa dengan ibu bapa, nak salam tangan, nak peluk cium pada pagi raya itu. Tetapi kita harus akur dan tahu bahawa ini adalah adaptasi norma baru yang kita kena pelajari dan mungkin kita akan berada dalam keadaan ini untuk tempoh 5 ataupun 10 tahun akan datang. Bagaimana untuk kita terus berkongsi rasa kasih, sayang dan menimbulkan aura kegembiraan dalam keluarga itu walaupun tak dapat bersua muka, Cik Fazli. Ya, terima kasih Fiza dan kepada semua apa yang bersama dalam wanita hari ini pada hari ini. Hari raya adalah hari bahagia, hari gembira, hari keluarga, hari kasih sayang dan saling kita mendoakan kebaikan dan kegembiraan pada hari raya tersebut. Seperti tahun lepas, tahun ini pun juga kita menghadapi situasi yang hampir sama. Dan bagi saya, ini macam extended Ramadan lah kan. Ramadan ni mengajar kita menahan diri dari benda yang kita suka. Kan? Yang kita mahu dan kita suka. Makan, minum bersama dan pelbagai lagi. Benda tu kita suka. Tapi Ramadan minta kita tahan diri supaya mencapai takwa. Cuma kali ini dan tahun lepas kita menahan diri bukan saja daripada lapar dan dahaga, kita menahan diri daripada berjumpa keluarga. Menahan diri daripada bersalam-salaman kan. Itu extended Ramadan, ekstra lagi supaya kita mungkin sebab kalau kita ingat kalau kita tak seperti yang kita tahu bila kita tak makan Ramadan kita ingat pada Allah kan. Kita ingat pada Tuhan. Tapi ialah situasi yang kita hadapi hari ini bukan senang. Saya tahu pelbagai perasaan bercampur baur dan banyak tak sikit air mata yang tumpah. Tapi kita mengharapkan semoga kita boleh menghadapi dan menguruskannya dengan baik untuk tujuan yang lebih besar insya-Allah. Sebab puasa kita buat untuk tujuan yang lebih besar iaitu takwa. InsyaAllah apa yang kita hadapi tahun lepas tahun ini adalah untuk tujuan lebih besar supaya kita menang, sama-sama menang, kita jaga kita insya-Allah. Insya-Allah, dan walaupun jauh di mata tetapi masih lagi dekat di hati. Dan ini saya kira adalah pengorbanan yang ramai kita lalui, terutamanya untuk Dayah kalau setahun yang lalu tidak dapat beraya bersama dengan suami. Tahun ini pula tidak dapat beraya bersama dengan keluarga. Soalan saya ni saya nak ajukan kepada Datuk Bakar ataupun kalau di Instagram Dayah Bakar selalunya kita akan dengar ataupun lihat Dayah tulis Tuan Bakar. Okey Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan apa sebenarnya antara perkara yang dirindukan tentang Dayah Bakar, Kapten Hanif dan juga Fahri dan bagaimana sebenarnya Datuk seksi keluarga melepaskan rasa rindu tu? Sebenarnya ini kali pertama Dayah tak beraya dengan kita. Ya. Perasaan rindu tetap ada. Dan dia merupakan anak bongsu. Ya Datuk. Jadi walau bagaimanapun dalam zaman
teknologi moden ni, hampir setiap hari kita akan berhubung melalui video call. Jadi perasaan tu kuranglah sikit rindunya. Tapi walau bagaimanapun tetap rindulah. Dan saya tak dapat merasakan pagi raya insya-Allah yang kita akan tempuhi bagaimana perasaannya tanpa Hidayah. Dan dia ni merupakan anak bongsu dan penghibur lara dalam keluarga. Jadi saya berharap Dayah dapat bertahanlah. Ya. Dayah sendiri mungkin Dayah boleh kongsikanlah. Kalau kita lihat hari ini, keadaan dan situasi ini mungkin berbeza dengan 5 ataupun 10 tahun yang lalu. Kalau 5-10 tahun yang lalu kita jauh, kita mungkin tak dapat berkomunikasi melalui video call. Tapi hari ini Dayah walaupun tak bersama satu rumah, tapi melalui telekomunikasi itu Dayah dapat berhubung dengan ibu, ayah, ahli keluarga, anak-anak buah yang lain yang duduk dirindui. Dan bagaimana Dayah mengambil ini sebenarnya sebagai satu perkara yang lebih positif untuk kita kongsikan kepada penonton-penonton kita, Dayah? Macam ni, bila saya fikirkan apa yang saya lalui tahun lepas, iaitu 1 tahun yang cukup panjang di mana saya berjauhan dengan suami saya di kala saya mengandung dan saya melahirkan anak. Saya sentiasa berpegang pada satu prinsip yang di mana kalau kita ikut ayat Al-Quran pun kan, di mana ada kesusahan pasti ada kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi saya selalu beranggapan yang kejauhan ni hanyalah satu waktu yang kita kena lalui untuk kita menyedari bahawa betapa tulusnya sesuatu cinta, betapa hebatnya satu pengorbanan di mana akan diakhiri dengan kepanisan. Jadi kepada sesiapa saja yang menonton sekarang yang terpaksa terpisah dengan ibu bapa ataupun yang tersayang, anggaplah ini sebagai satu waktu yang untuk membuktikan betapa kasihnya kita kepada keluarga kita, dan jangan ambil satu saat sekalipun sebagai satu perkara yang sia-sia. Setiap saat, setiap memori kita kena cherish, kita kena hargai sebab kita tak tahu bilakah waktu itu akan pergi dan bila waktu kita akan bertemu dengan yang tersayang. Jadi kalau mak ayah saya memang betul lah memang video call. Alhamdulillah kita ada teknologi sekarang ni. Dan itulah sebenarnya penguat. Kadang saya tengok video, saya tengok gambar dan saya jenis seorang yang tidak menunjukkan kesedihan. Lagi-lagi depan ibu bapa saya. Saya selalu dikenali sebagai Dayah yang ceria. Betul. Dayah yang happy. Jadi saya pun tak nak menangis di wanita hari ini. Dayah tetapi dah tak ada. Itulah orang kata emosi adalah satu perkara yang sukar untuk kita, kadang-kadang susah untuk kita ungkapkan, tetapi kita boleh lihat. Jadi air mata inilah air mata rindu dari saya, ibu bapa saya yang saya sangat-sangat kasihi. So to all yang ada parents, yang ada yang tersayang, lepas habis wanita hari ini, tolonglah telefon, tolonglah tanya khabar. Okey. Bukan Dayah je rindu. Dayah dah tak ada kat studio, kami pun tak rasa dah nasi goreng. Betul lah tu. Dan kalau kita lihat juga akan perkongsian Dayah Bakar di laman sosial Instagram terutamanya, memang penuh dengan rasa kasih, cinta dan bukan sahaja terhadap keluarga, adik-beradik dan juga kawan-kawan. Bercakap pasal adik-beradik ni, Abang Syahid kita mungkin boleh kongsikan. Kita semua tahu kemesraan antara anak-anak Datuk Bakar dan Datin Kamaliah sekeluarga kan. Mungkin boleh kongsikan juga, bila Dayah berada jauh ni, bagaimana situasi anda adik-beradik meraihkan walaupun Dayah sekeluarga berada jauh tetapi masih lagi kasih mengasihi? Oh, jadi terima kasih soalan tu. Jadi macam ni lah, kami adik-beradik memang daripada kecil dibesarkan bersama-sama. Kita orang memang rapat. Dan ni first time lah, raya Dayah tak ada. Kalau dulu Dayah tak ada pun sebab pagi dia ada show lah, time raya untuk mesti. Tapi tahun ni memang dia tak ada. Tapi dia tak ada pun sebab kita dah biasa tengok dia pagi dekat TV tu. Jadi dia boleh nampak juga dekat handphone kita boleh nampak juga kat TV. Rasa sama je lah. Jadi untuk adik-beradik pula, untuk memastikan hubungan kita rapat, kita akan make sure every week kita akan ada family punya video call.
Kita punya family video call, kita akan saling tanya khabar dan kita akan update apa situasi terkini. Dan benda-benda ni walaupun jauh, tapi kita orang semua masih rapat lah. Alhamdulillah. Jadi, yes, silakan. Ya, ini yang kita katakan jauh di mata tapi dekat di hati. Cik Fazli mungkin boleh kongsikan juga tentang apa yang dikongsikan oleh Datuk, Datin dan Abang kepada Dayah sendiri dan apa dikongsikan oleh Dayah sendiri tentang apabila kita berjauhan ini masanya untuk kita menghargai, lebih menghargai perasaan itu sendiri, rasa kasih, sayang, cinta, pengorbanan dan bila adanya kerinduan itu juga menguji kita bahawa oh benar, aku terlalu sayangkan keluarga, aku terlalu sayangkan yang tersayang. Bagaimana kita nak kongsikan juga kepada para penonton? Ini juga mungkin ujian buat kita yang mungkin sebelum ni ada dalam kalangan kita yang berada dekat dengan keluarga tapi kita mengabaikan waktu terluang itu untuk tidak bersama dengan ahli keluarga kita. Jadi bila berlakunya perkara sebegini, mungkin ia satu pengajaran juga untuk diri kita untuk lebih menghargai masa, menghargai orang-orang yang kita sayang, terutama sekali ahli keluarga yang berada di sekeliling kita, Cik Fazli. Ya, benar sekali. Seperti yang Dayah sebut tadi, bila berjauhan kadang-kadang kita rasa lebih bermakna apa yang kita ada, betul kan? Dan saya rasa peristiwa apa yang kita alami sekarang adalah kadang-kadang ia tarbiyah daripada Tuhan supaya kita menghargai. Kadang-kadang ada orang bukan jauh di mata, dekat di mata tapi hatinya jauh, kan? Walaupun bersama. Sebab ada kajian dibuat oleh Oxford University dan Warwick University. Dia buat kajian terhadap pada tahun 2015 terhadap 2,500 kanak-kanak. Didapati 38% daripada family time digunakan untuk menggunakan mobile device dan 47% di kalangan dia kata dia ada satu istilah lain, dia panggil bukannya together time tapi alone together time. Alone together time ialah dia sama-sama duduk dalam satu ruang tamu, duduk dalam satu rumah tetapi masing-masing alone, bersama-sama, yang mana mereka menyatakan bahawa 47% daripada masa mereka adalah alone together time. Jadi saya rasa kadang-kadang kita kurang menghargai. Kita duduk serumah kan, selalu jumpa. Bila ia berlaku hari-hari, kita kurang menghargainya. Bila keadaan ini berlaku, rasanya ini masanya kita merancang 5 tahun, 10 tahun akan datang, kita akan lebih menghargai hubungan kekeluargaan yang kita ada sekarang. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan saya kira lebih menghargai ni yang akan terjadi terutamanya apabila kita berada jauh daripada keluarga dan insan yang tersayang. Datin, kalau Datin boleh kongsikan juga apa sebenarnya momen ataupun perkara yang paling dirindui tentang Dayah dan juga Fahri, sebab yalah macam Dayah kongsikan tadi memang sentiasa bersama. Jadi sekarang ni apa yang paling dirindui? Banyak rindu ni. Kerinduan tu selalunya pada dia punya keceriaan, dia punya tanggungjawab tu. Tanggungjawab dia mak bapak dia kan. Dia satu yang dia ambil berat dengan seorang lah. Lepas tu satu dia rindukan keceriaan dia. Dia selalu melawak, bergurau kan. Memberi, dia selalu memberi. Dia murah hati. Dia anak yang murah hati lah. Generous orang cakap kan. Kita cakap lah. Tapi yang paling rindunya nak peluk cium dia lah. Tu je. Tak dapat. Kalau keceriaan yang dirindukan dari Dayah Bakar, memang kami yang kawan-kawan seorang Dayah Bakar ni pun sangat-sangat merindui keceriaan dan aura positif yang dipancarkan oleh Dayah Bakar. Betul sangat tu. Tapi Dayah, ini soalan cepu cemas juga untuk Dayah. Selain daripada nak rindu salam, peluk, cium, nak berjumpa dengan mak ayah dan ahli keluarga. Hari raya nanti selalu kan mak yang masak kan? Okey. Hari raya nanti agak-agaknya macam mana perancangan Dayah untuk nak masak kali pertama kan dapat berhari raya bersama dengan Kapten Hanif sendiri. Bagaimana, apa perancangan menu, nak masak macam mana, nak video call mami menggunakan teknologi ke untuk masak tu, ataupun bagaimana, ataupun order ke? Kat sana pun ada ramai keluarga baru juga kan? Okey. Sebenarnya satu lagi yang mungkin memang semua orang tak tahu, walaupun saya berada di sini bersama dengan suami dan anak, pada tahun ini saya tidak dapat beraya bersama dengan Kapten Hanif. Sekali lagi? Sekali lagi, disebabkan Kapten Hanif bertugas dan hanya akan pulang pada insya-Allah minggu ketiga hari raya.
Jadi saya dan Fahri sebenarnya sangat bertuah dan sangat bersyukur sebab di sini kita ada keluarga besar. Ramai sangat orang Malaysia yang baik-baik, lagi-lagi daripada pertahanan, defense. Dan of course, walaupun Kapten Hanif tidak dapat bersama dengan saya untuk Hari Raya Syawal pertama kan, dan sampai Syawal minggu ketiga tu, tapi kita akan terus, kita dah plan dah. Okey, berapa hari sebelum Raya, apa kata? Kita buat kuih. Kita tengok YouTube je. Kita nak buat kuih samprit, nak buat almond London. Lepas tu, tentunya chef terhebat di dunia, ibu saya, kita akan minta resipi nak buat kuah kacang, rendang ayam. Mak saya punya signature adalah hati masak pekat. Jadi, macam inilah, secara jujurnya, saya memang betul-betul sangat-sangat orang kata spoil dengan makanan yang sedap lah oleh mak saya. Jadi saya dekat sini, saya baru betul-betul belajar masak dan sebagainya. Nampak hikmah dia dekat situ, belajar masak dekat sini. Jadi saya tak nak sia-siakan mak saya punya kepakaran. Jadi insya-Allah lah kita akan cuba masak macam mak saya supaya boleh kongsi juga dengan kat sini, keluarga kat sini lah. InsyaAllah. Tapi Datin, kalau ialah maklumlah nak hilangkan juga sedikit kerinduan kepada Dayah tu kan, tak dapat nak bagi Dayah makan, boleh hantar pada Fiza dengan Uyaina. Anak-anak baru. Anak-anak ni hati masak pekat rendang ayam. Nasi goreng tu paling rindu. Okey. Nanti grab kan InsyaAllah. Okey, sebenarnya kan kita memang nak bersembang dengan lebih lama lagi, tapi masa pun dah tak cukup. Jadi di hujung sembangan kita ni, sembangan pun boleh apalah Uyaina ni, sebab rindu sangat dengan Dayah lah ni. Mungkin sedikit ucapan yang nak diberikan oleh Datuk, Datin dan juga Abang Syahid kepada Dayah. Silakan. Hai Fahri. Ucapan pada dia. Ucapan selamat Hari Raya. Saya ucapkan selamat Hari Raya lah pada Dayah, suaminya dan Fahri. Nampak nama dia. Walaupun jauh, tapi perasaan lebih dekat. Dan selalu hubungi mereka. Okey, terima kasih. Pula daripada Aunty. Selamat Hari Raya Dayah. Fahri, selamat Hari Raya. Maaf lahir batin Jumaat ya. Maaf ya. Jaga dulu elok kawan-kawan. Okey. I love you. I love you too. Dari Abang? Just untuk semua, hati-hatilah, PKP dah start. So, terima kasih. Selamat Hari Raya Fiza. Aina. Ya, terima kasih Mami. Cik Fazli, mungkin Cik Fazli boleh bagi sedikit rumusan ringkas tentang topik yang kita bawakan hari ini. Bagaimana sebenarnya teknologi juga dapat menghubungkan, tidak menjauhkan kita, tapi dapat merapatkan kita. Dan sedikit ucapan raya juga daripada Cik Fazli. Kita boleh gunakan teknologi dengan untuk mendekatkan yang jauh dengan saya bagi lima benda lah. Yang pertama, ringkasannya dekat ya. Yang pertama doakan orang daripada jauh. Yang kedua, ekspreskan perasaan ya, beritahu perasaan. Tapi kata jikalau kamu menyintai saudara kamu, maka beritahulah aku menyintaimu. Yang ketiga adalah kongsi cerita, banyakkan bercerita Yang keempat adalah ambil berat dan tunjukkan anda ambil berat kepada orang tersebut. Dan yang terakhir adalah tanya khabar. Selalu bertanya khabar, guna WhatsApp, guna video call dan sebagainya, insya-Allah. Dan ini memperelokkan hubungan adalah arahan ataupun suruhan Tuhan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara, maka perelokkanlah hubungan persaudaraan tersebut. Baik. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya lah kepada semua penonton-penonton wanita hari ini, kepada semua warga kerja wanita hari ini yang melakukan dengan awesome sekali, dan tak lupa ahli keluarga yang tersayang di kampung dan di Lembah Kelang. Semoga kita mendapat kejayaan dan takwa dalam Ramadan ini. InsyaAllah. Banyak sebenarnya cara yang boleh kita lakukan untuk walaupun berada jauh di mata tetapi dekat di hati. Terima kasih. Ucapan raya daripada Dayah? Ya betul. Silakan. Dayah. Oh ya. Okey, baik. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada ibu bapa saya, ahli keluarga saya, mereka-mereka di Malaysia, sahabat-sahabat dan mereka yang sentiasa mendoakan kebaikan, kebahagiaan saya dan Fahri serta suami di sini.
di dalam dunia yang mungkin sekarang ramai yang tengah tertekan, ramai yang stres, saya harap kita boleh jadi seseorang yang boleh memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Sebab bagi saya kebahagiaan adalah daripada hati yang tenang. Jadi ini adalah waktu sukar untuk semua, tetapi ingatlah Allah nombor satu, dan juga kepada yang tersayang semua, jangan lupa untuk sentiasa ekspreskan rasa cinta dan kasih anda. Jadi dengan ini, Mak Abah, Dayah sayang sangat dekat Mak dengan Abah. InsyaAllah nanti Dayah balik dengan Fahri, dengan Nanik. InsyaAllah kita boleh masak lagi untuk Hari Raya. Kita boleh buat lagi aktiviti sama-sama. Jadi kena terus happy-happy, kena terus ceria, okey? Nampak ni Fahri? Mel, gigit nak Fahri gigit. Okey. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Encik Fazli Yusof, kepada Abang Syahid, kepada Datin Halimatul Kamaliah, kepada Datuk Abu Bakar, kepada Dayah Bakar, Fahri dan juga kirimkan salam buat Kapten Hanif. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kami doakan juga semoga bagi anda yang sedang menonton ketika ini, mungkin kalau sebelum ni anda merasakan bahawa diri kita ni sedih, malang, tak dapat berhari raya bersama dengan keluarga, ada lagi insan lain juga yang mungkin melalui nasib yang sama. Tetapi apa yang boleh kita buat adalah kita ingat apa yang Cik Fazli kata tadi, dekat, doakan, ekspres dan lakukan perkara-perkara yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi. Yang paling penting, semangat menyambut Syawal itu jangan diketepikan hanya kerana kita berada jauh dengan keluarga. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan hari ini sebenarnya kita bersama dengan tetamu dari Maxis iaitu Puan Fazliza Rosli selaku Ketua Strategi dan Perancangan Pengembangan Fiber untuk membincangkan tentang kempen #KauBoleh yang selari dengan inisiatif Kerajaan Malaysia iaitu jaringan prihatin yang memberi bantuan kepada rakyat Malaysia untuk menebus subsidi pada rangkaian produk dan juga peranti. Jadi apa khabar Puan Fazliza? Khabar baik. Fiza, apa khabar? Baik, Alhamdulillah sihat. Seronok dapat bertemu hari ini. Tapi sebelum Fiza nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi kepada penonton, apa kata kita saksikan dahulu bingkisan yang telah pun disediakan ini. Silakan. Saya sanggup buat apa saja demi anak-anak dan keluarga tercinta. Kerana mereka, saya nak buat yang terbaik untuk hidup. Walaupun beza dulu dan sekarang, saya kena bijak, gigih, tabah untuk mengatasi apa jua masalah. Percaya apa kau lakukan. Tebus subsidi jaringan prihatin anda dan 60 GB internet pantas prihatin sebulan percuma dengan Maxis dan Hotlink sekarang. Mesti ramai yang ikut nyanyi tadi kan? Okey, tak apa. Mungkin Puan Fazliza boleh kongsikan. Kalau kita lihat hari ini, dalam kita menjalani norma baharu ini, kesaling hubungan dalam komunikasi itu sememangnya merupakan keperluan asas yang paling penting. Kini dan juga untuk masa hadapan. Jadi bagaimana sebenarnya situasi hari ini sekarang memberi impak kepada segmen berpendapatan rendah di Malaysia itu sendiri? Okey. Seperti yang kita maklum, kita rakyat Malaysia memang mengalami impak pandemik COVID-19 ni dalam kehidupan harian kita, pembelajaran, pekerjaan, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah. Dalam norma baru ni, teknologi dan konektiviti memainkan peranan yang penting dan digitalisation adalah penting dalam aktiviti macam belajar dan bekerja di rumah dan juga perniagaan. So kita nampak alat-alat telefon pintar, tablet dan internet dah menjadi keperluan asas untuk semua orang. Kami di Maxis sebagai digital enabler dan juga rakan rasmi kerajaan untuk program jaringan prihatin ingin membawa semua rakyat untuk bersama-sama dalam menjalani digitalisation ni. Usaha kami adalah untuk mengurangkan jurang digitalisation terutamanya dari segi pembelajaran dan perniagaan. Okey, tapi kita nak tahu juga apakah sebenarnya keunikan yang ditawarkan oleh Maxis sendiri bagi menyokong program jaringan prihatin ini? Ini saya sangat excited lah nak cerita pasal apa yang Maxis offer untuk rakyat Malaysia.
kita ada pelbagai pelan unik dan termasuk telefon mampu milik, telefon pintar mampu milik untuk di bawah program jaringan prihatin ni. Bukan itu saja ya, kita juga ada internet dan panggilan tanpa had dengan hotlink prepaid dan juga device terkini dengan hotlink postpaid dan juga wifi untuk seluruh keluarga. Ya, dengan Maxis Home 4G wifi. So pelanggan boleh menikmati bil subsidi sebanyak RM180 atau device subsidi sebanyak RM300. Dan selain daripada itu juga boleh mendapat internet prihatin, kita panggil internet prihatin, berkelajuan tinggi sebanyak 60 GB sebulan secara percuma. So kita rasa plan yang kita ada sekarang ni adalah sesuai lah untuk individu atau keluarga, apa saja keperluan yang diperlukan. Boleh sekiranya berminat dan ingin mengetahui dengan lebih lanjut, boleh layari laman web Maxis. Saya kira bukan penonton saja, saya pun teruja dengan bagus. apa yang dikongsikan ini. Tapi kita nak tahu juga, mungkin boleh terangkan, tadi dah dengar lagu Kau Boleh tu kan? Terangkan di sebalik kempen #Kau Boleh dan apakah sebenarnya harapan Maxis untuk kempen #Kau Boleh ini? Kita rata-rata memang kita nampaklah impact pandemik ni dan semua orang tengah adjust kepada kehidupan pandemik ni kan. Dan kita tengok macam mana komuniti kita, ketabahan dan kegigihan mereka dalam menjalani kehidupan setiap hari, terutamanya yang ada perniagaan, kena belajar dari rumah. So ini memberi inspirasi kepada kami di Maxis untuk meraihkan rakyat Malaysia yang mengharungi challenges ni lah. Maka dengan itu lahirlah Kau Boleh kempen, memaparkan kegigihan dan ketabahan komuniti dalam memberi inspirasi dan semangat kepada orang lain untuk terus meningkatkan kualiti kehidupan dengan menggunakan teknologi. Okey, Masya Allah hebatnya. Dan mungkin boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya ini dilihat selari dengan matlamat untuk terus menerajui Maxis. Terus menerajui atau in English dia always be ahead. Bukan saja matlamat Maxis lah. Kita nak terapkan niat ni kepada semua rakyat Malaysia. Dan dalam norma baru ni kita nak jadi enabler kepada rakyat untuk terus menerajui. Dan kempen Kau Boleh ni bukan saja kempen Kau Boleh yang kita ada beberapa inisiatif lain yang sedang berlangsung. Contohnya seperti Maxis Ikhlas, di mana kita memberi pembelajaran digital kepada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar di remote area, di luar bandar. So pelajar ni mendapat akses percuma kandungan pembelajaran yang berkualiti. So setakat ni kita dah ada lebih daripada 34,000 pelajar yang menjalani program ni di 118 pusat internet di Malaysia. Ada juga Maxis TV? Ya, ada juga Maxis TV. So kita ada kandungan hiburan Maxis TV di mana penonton hanya membayar apa yang dia tonton saja. Dan juga Hotlink Rewards satu lagi yang kita memberi tawaran eksklusif dan diskaun kepada pelanggan-pelanggan Maxis. Wah, itu dia untung menjadi pelanggan-pelanggan Maxis kerana ada macam-macam tawaran-tawaran hebat yang akan diberikan kepada Maxis sendiri. Baiklah, ini untuk kita kongsikan kepada penonton-penonton kita di rumah sebenarnya. Untuk yang berkelayakan, jangan lupa untuk menebus subsidi kredit dan juga bil bernilai RM180 atau subsidi sehingga RM300 untuk peranti dan juga 60 GB internet pantas prihatin setiap bulan dengan rangkaian nombor 1 Malaysia, Maxis. Untuk info lebih lanjut, sila imbas QR Code yang tertera di skrin sekarang. Jangan lepaskan peluang penonton-penonton wanita hari ini. Pastikan anda imbas QR Code yang sedang tertera di kaca TV itu untuk anda dapatkan subsidi kredit dan bil bernilai RM180 dan juga sehingga RM300 untuk peranti dan 60 GB internet. Baiklah, semoga bermanfaat perkongsian kita pada hari ini bersama dengan Maxis. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Fiza. Puan, diharap apa yang dikongsikan itu tadi dapat sedikit sebanyak membuka mata dan juga minda khususnya untuk pelanggan-pelanggan Maxis. Yes. Okey, kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami selama 1 jam ni, dan sedar tak sedar kita pun dah sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Dan saya kira topik hari ini sedikit sebanyak dapat menjentik hati kita untuk lebih menghargai orang di sekeliling kita walaupun ada jarak di antara kita. Betul, tapi jangan pula kita jadikan seperti apa yang dikatakan oleh Cik Fazli tadi, kita dekat tapi jauh di hati. Itu kita tak nak. Dan kita mungkin bertuah kerana duduk bersama dengan keluarga, tetapi jangan pula kita lupakan rakan-rakan kita yang lain mungkin terpaksa berjauhan dengan keluarga. Jangan lupa untuk tanya khabar mereka, ambil berat tentang diri mereka juga kerana mereka mungkin keseorangan berada di sini. Betul. Esok Yana, esok kami akan kembali dengan tajuknya Maaf Setahun Sekali. Jangan lupa ikuti perbincangan kami di Wanita Hari ini esok pada pukul 12 tengah hari. Untuk hari ini Fiza, tapi sebelum tu Yana nak cuti awal kan? Ya, mungkin ada ucapan ke Yana kepada penonton Wanita Hari ini? Ya, saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat seluruh umat Islam. Maafkan saya sekiranya ada salah di sana sini. Kita kosong-kosong dan kita mulakan perhubungan yang baru dengan kemaafan, InsyaAllah. Jumpa lagi esok bagi pihak penerbit Nur Hasrin dan Ismail dan juga semua kru produksi Wanita Hari ini. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati.